sejak daripada mereka 60% daripada bajet kerajaan adalah bajet tahunan kerajaan adalah diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi kalau kita lihat pentaksiran antarabangsa, kita sekarang tidak membincangkan kualiti di peringkat nasional. Kalau di peringkat nasional, kualiti kita every year UPSR, SPM dan juga PMR setiap tahun meningkat. Setiap tahun meningkat kualitinya. Tetapi kalau kita jadikan international sebagai asasnya, kita ambil kita benchmark dari segi kognitif ataupun dari segi mental ataupun dari segi kemahiran berfikir, kita dapati kualiti kita we are not that good. Daripada 74 tu kita berada 1/3 di bawah. Tidak ada perubahan. Sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah kebangsaan, sekolah-sekolah yang lain adalah sistem pendidikan Indonesia diambil kira, tidak ada perubahan. Dan sebab itu perpaduan pada kita bukan perpaduan dari segi itu. Perpaduan kita lihat ialah bagaimana kita hendak menggalakkan the sharing of experience. Pengalaman bersama itu kita nak tambah. Sebab diversity. Sebab kita dapati, daripada kajian kita dapati bukan saja di sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah kebangsaan, tetapi ada satu, sekolah agama. Dia menjadi homogeneous. Pengalaman dia homogeneous. Pengalaman mereka di sekolah agama menjadi homogeneous. Pengalaman mereka di sekolah Tamil menjadi homogeneous. Sekolah Cina menjadi homogeneous. So, jadi tujuan kita sekarang untuk menggalakkan pengalaman bersama. Hari ini kita just bincang anjakan saja. Ada 11 anjakan utama. Pertama, menyediakan akses, kata yang 100% akses itu kita akan sediakan yang berkualiti taraf antarabangsa. Yang kedua, kita memastikan setiap murid profesional dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris, disebutkan tadi, tanpa menafikan bahasa-bahasa yang lain. Yang ketiga, kita nak melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Di sini yang kita nak tekankan bukan knowledge punya nilai, tetapi dia punya experience. Yang ketiganya, guru. Dalam semua perbincangan peringkat antarabangsa, input yang kita dapat daripada public always concentrate kepada kualiti guru. Sebab itu 400 juta yang diturunkan, 500 juta yang diturunkan baru-baru ini ialah untuk memastikan kualiti guru. 30% the high performance dalam SPM itu kita akan offer dan kita akan pilih menjadi cikgu. Dan untuk makluman kita punya keutamaan sekarang yang dalam sistem sekarang. Dalam sistem kita ada 420,000 teachers dalam sistem. Kepimpinan di setiap sekolah, yang ini penting, maknanya siapa nak jadi pengetua, nak jadi guru besar, kita akan mencadangkan dan sekolah berhak untuk mendapatkan pimpinan yang berprestasi tinggi. Dan salah satu yang kita cadangkan sekarang ni, yang insyaAllah kita akan laksanakan, siapa nak jadi pengetua dan guru besar perlu mendapat latihan awal dulu, NPQEL. Ada kementerian di bahagian, kita ada Jabat Pelajaran Negeri, kita ada Pejabat Pelajaran Daerah, kita ada sekolah. For the time being, Pejabat Pelajaran Daerah itu sepatutnya yang paling hampir dengan sekolah, dia memberi support kepada sekolah. Support dari segi bukan saja pentadbiran profesional, tetapi apa yang berlaku sekarang, kita punya Pejabat Pelajaran Daerah ini, dia sekarang ni dia banyak bagi support kepada JPN dan bahagian, bukannya kepada sekolah. Sebab itu kita tahu this is our problem. Now kita kena pastikan PPD kita kena perkasakan. Tetapi kita tak perbanyakkan. Kita tak mahu dia support sekolah tu support administratif. Kita nak support profesional, support kepada cikgu, support kepada pengetua dan guru besar. Yang keenam, ICT. Dalam ICT ni kita punya konsep. I think kita punya kehadapan, kita let's talk about the infrastructure. Let's talk about the computer itself, the technologies. Tetapi kita lebih menekankan kepada aspek the content, the pedagogy using ICT, the content. Yang delivery ini, sebab itu saya katakan perubahan nanti bukan saja di PPD, di GPN dan juga di di bahagian akan berlaku transformation. Yang ini ibu bapa, kita akan perluaskan peranan ibu bapa, parent dan juga swasta mendidik. Sekarang kita nak perluaskan. Sebab itu the sektor swasta, the parent perlu aktif secara
sepenuhnya bagaimana membantu sekolah. So yang ke-10-nya, this one, balik, the accountability. Itu yang saya katakan di delivery. Every cents of the student yang kita gunakan tu mesti dia punya written ROI. Yang ke-11 inilah yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita janjikan di pihak kementerian. Every year, setiap tahun, kita akan menghasilkan laporan tahunan yang kita akan share dengan publik untuk tuan-tuan dan puan-puan menilai setakat mana delivery janji kita itu telah kita laksanakan. Every year. So kita ada 3 gelombang, sudah saya share yang terakhir ini. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga.